Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kuliah subuh An-Nadi Smart Kajang secara online pada pagi Sabtu 8 Oktober 2022. InsyaAllah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu atas kesudian beliau pada setiap bulan, dan pada bulan ini minggu kedua bersama kita mentelaah kitab Ihya Ulumuddin, adab-adab dalam perkahwinan, dengan tajuk sambungan dari minggu lepas, iaitu pemilihan pasangan suami dan isteri. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita membuka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran para guru Smart Kajang, mantan guru Smart Kajang, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat sekalian yang bersama pada pagi ini. Kita mohon semoga majlis tazkirah pagi ini berjalan lancar dan diberkati oleh Allah hendaknya. Majlis dengan ini mempersilakan kepada Ustaz Ismail Cikgu untuk menyampaikan kuliah subuh beliau. Falyatafaddal mashkurah. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah faqana fid din wa ta'wil rabbana zidna ilman warzuqna ya Amin. Ya, ini rumah ada cucu apa orang ramai ni, ramai sikit. Biasalah Sabtu Ahad ni ramai. Tapi nampaknya tak apa ramai keluar ni. Terima kasih Datuk Presiden, Datuk Ridwan dan semua guru dan yang hadir. Kalau kitabnya, kalau yang terjemahan bab 11-17, muka surat 3-4. Mungkin macam biasa saya tidak mengambil sepenuhnya di situ, mungkin 20% saja pada kitab asal. Selainnya banyak kitab-kitab lain dan bahan-bahan lain. Sebab bukan tak sesuai, tapi agak lebih sesuai kita gabungkan beberapa pandangan, beberapa kitab percontohan lah. Sama juga saya baca kitab lain, baca hikam, saya baca setiap hari Khamis yang live itu pun hikam yang asalnya saya ambil dalam 10% saja. Selain rujuk ke kitab-kitab lain dan isu-isu semasa dan berkaitan. Tajuk hari ni, tajuk asalnya itu pemilihan duduk. Memang dipilih dah dah untuk lu cucu lah pula kot. Atau apa lain juga yang berkenaan. Tapi sebenarnya tajuknya agak sensitif. Kalau yang kita asal lagi ni, tapi saya cuba yang pertama kita kosongkan minda kita daripada yang negatifnya, kita ambil positifnya. Kita cuman tajuk ini sangat berkait dengan soal psikologi, soal kaunseling, soal adab, soal susila berbagai. Macam saya cuba ambil yang tengah lah supaya tidak terlalu keras dan tidak terlalu ni kan. Macam kita hikam ni kalau yang kerasnya, yang tegasnya, yang asalnya, yang dalamnya dengan soal makrifat berbagai. Tapi kalau saya bincanglah Khamis petang tu, saya tidak ambil yang makrifat, sangat ambil yang agak sederhana yang boleh difahami oleh semua orang. Bukan orang yang terlalu tinggi pembincangan ilmu sufinya dan tidak bawah sangat, ambil sederhana. Sama ada kita ni pun insya-Allah. Tajuk kita ni saya mulakan dengan tajuk tak ada kah? Atau tajuk isi tu aja. Dengan ayat Quran yang semua hafal ni, surah At-Tahrim. Tak tahulah yang tak tahu yang lain kalau Tuti hafal ni. Tu dia doa Tuti mah hafal baga dia. Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya allazina amanu qu anfusakum, itu kalimat nabinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qulna nas wal hijarah 'alaha malaikatun ghaizun syadad la ya'lamu ma yaf'alu ma yu'marun. Yang nak tekankan qu anfusakum. Orang beriman, jaga dirimu. Kalau kita nak potong bang kan,
Pramugari beritahu, so pakai, kalau kesemasan, pakai dulu, kita dulu kan. Dia bukan anak dulu. Jadi betul lah tu. Jaga diri dulu. Anak lah dulu. Diri dulu. Anak, tidak dulu. Sebab apa? Kalau mak tak sihat, kalau mak bermasalah bagai, jaga anak. Jadi kalau dalam kata orang, dia suruh pakai kita dulu, baru jaga anak. Betul lah, insyaAllah. Maknanya, dalam konteks apapun, sekejap. Jaga diri sendiri. Macam contoh solat. Mak solat, ayah solat. Ada percakapan, mak cakap baik-baik, ayah cakap baik-baik. Soal gerakan pun gitu juga. Saya pengalaman mudah je. Pengalaman mudah gini. Saya membawa kereta, anak yang dilahirkan itu duduk dalam kereta kita, daripada umur 1 hari, atau seminggu, atau tak kira lah berapa lama, tapi lama bersama. Anak ambil lesen 17, 18. Bersama ayah dalam kereta ke mana-mana 17 tahun, 18 tahun. Bila anak ambil lesen, anak buat kereta macam mana? Ikut driving school ke? Ikut cikgu driving school ke? Ikut siapa dia? Ikut ayah dia. 17 tahun, 16 tahun, 10 tahun bersama ayah naik kereta. Ayah kadang lampu merah, dia hantam kelajuan, dan jadi anak akan ikut. Kata, jangan, abang buat kata lah, slow sikit. Dia tengok ayah buat 10 tahun laju. Betul tak? Kena ayah sebagai contoh. Mak sebagai contoh. Ini pengalaman saya lah. Abang slow sikit, ayah buat lagi laju. Abang ceramah sikit. Dia gitu. Dia terkesan dengan pimpinan atau contoh yang mak ayah tunjuk. Itu kalimah qu anfusakum, kemudian wa ahlikum nar, keluarga kamu. Yang konteks rumah tangga, ar-rijal qawwamun nisa. Jelas ya? Ar-rijal qawwamun. Kaum lelaki-lelaki, bapa atau sudah suami yang menguasai. Tapi ayat ni umum. Ada yang khususnya lain. Dia ada ijma, ada muqayyad, macam-macam kan, betul fiqh. Ada ketiga ibu uzur, ayah uzur. Ada tiga ayah sekian-sekian, ibu ambil alih. Ayah sakit, ayah lumpuh, ayah stroke. Ayah juga ke? Jangan terikat. Ini ayat ni umum. Bila kita tentu, ibu ambil alih. Ada kes yang tertentu memang tidak ada ayah. Sebab tertentu. Sebab takdir Allah Ta'ala diambil awal ke sebagainya. Tapi jangan pegang tangan. Bukannya bukan Quran. Banyak ayat ini untuk umum. Banyak kena ingat pada ada ketikanya ibu kena ambil alih. Buat kereta, suami isteri buat kereta. Suami lah bawa, takkan isteri. Tapi bila suami stroke ke, suami jam ke, suami pening ke, sakit ke, isteri ambil alih. Dah tu. Kita kena fikir gitulah, jangan. Ini abang macam pasal. Atau kita suami susah. Suami sebagainya. Ini tanggungjawab suami semua. Tak betul. Jadi ayat ini umum, khususnya dibenarkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemudian ingat, wahlikum, jangan buat diri sendiri. Yang berdiri sendiri, ingat keluarga. Saya tak huraikan panjang lah. Sikit tu je. Huraiannya, kita minta Ustaz. Cepat, dia sembuh cepat. Kita usul ni. Dan lain jugalah. Azrul Amin pun pakar-pakar tu bukan sekat tafsir Quran, hadis silat boleh. Sajak lagi hebat. Azrul Amin. Okey, kita teruskan yang kedua. Slide kedua. Ni. Innama amwalukum wal awladukum fitnah. Wallah indahu ajrun azim. Innama, ni taukid sesungguhnya. Sungguh-sungguhnya. Amwal apa dia? Mal. Mal itu harta. Amwal plural jamak. Amwal, harta kamu. Maknanya harta bentuk apalah yang alih kata alih ke amwal. Aulad ni walad. Walad dia aulad di plural juga. Fitnah. Bukan fitnah. Fitnah ujian. Bukan fitnah buat fitnah. Ujian. Ini surah At-Taghabun. Surah pendek ayat surah ni. Kalau hafal. Siapa dah hafal? Pengalaman saya surah At-Taghabun ni cukup seronok, cukup baik. Saya pernah di awal COVID dulu, alhamdulillah saya tak kenal lah. Tapi inilah teman saya. Surah At-Taghabun ni surah teman saya siang dan malam. Ketika itu anak balik kampung, tiba-tiba stop tak balik sini. Kami tinggal beberapa anak aja. Keadaan yang tak sesuai, ya Allah, siapa temanku? Untuk saya, orang lain mungkin surah lain. Surah At-Taghabun ni surah teman baik saya. Sentiasa on dalam kaset dia.
siang ke malam nak tidur kan, macam teman dia. Dia sangat mengingat, sangat terkesan diri saya sendiri. Mungkin orang lain suruh lain, tapi Tarabun ni sepengalaman saya sendiri, akan rapat dengan dia sepanjang COVID dulu. Tapi nak tekankan sini, amwal, harta benda, termasuk jawatan. Termasuk apa saja, anak pinak, termasuk ahli, penyokong, kalau politik misalnya, fitnah, ujian. Tak semua boleh bantu. Harap-harap semua bantu, tapi tak mungkin. Kita ada 1000 orang ahli, tak semua sokong kita. Kita 10 orang anak, tak semua serasi, tapi kena usahakan sebab anak. Itu soal keluarga, soal suami isteri, soal apa pun tidak semua jadi. Di sini ada peran toleransi. Okey, tinggalkan dulu. Saya ikan tanya insya-Allah. Ini ayat sekian tentang fiqh. Yunfiq zu sa'atin min sa'atih. Man qura alaihi rizquhu fayunfiq mimma atahu Allah. La yukallifu nafs la yukallifu nafsan illa ma atahuma. Betul tak? Sebenarnya Allah ba'da usrin yusra. Ini berkaitan nafkah. Nafkah ini tidak boleh ikut orang, ikut kita. Lama tak nampak Dr. Amir kita ni. Panisa. Tapi ada nampak insya-Allah. Ni, jangan dia suami dia bayar bagi 1000 sebulan. Jangan. Ada suami yang tidak mampu 100. Tak mampu tak bagi langsung. Tapi yang penting bahagia. Hidup sama-sama susah dan senang. Ya. Jangan tinggal senang aja. Jadi benda-benda penting. Tapi ayat ni dibuat oleh orang sufi. Dalam bentuk lain pula, tinggalkan sufi. Saya lompat-lompat je ni. Sengaja nak poin yang lain. Ini dia tak boleh di zoom, tak apa. Sengajalah tanggungjawab suami. Ini saya ambil dalam kitab-kitab. Sikit pemikiran. Nafkah sangat penting. Yang kena halal. Letak haram, porak-peranda. Tidak mesti ada yang baik belaka. Tapi berlaku juga itu kena Allah Ta'ala. Tak kena Allah uji kita. Tapi isteri-isteri zaman salaf, isteri-isteri anak orang salaf ni zaman awal Islam, kurun kedua dan ketiga gitulah. Salafi ni. Bukan salafi, salafi. Kan banyak salafi. Macam Ushimah, salafi banyaklah ni, bukan salafi. Salafi ni masalah dalam Malaysia ni. Yang salafi, Masya Allah baik. Dia yang penting pesan suami dia, abang, kandaku, gitulah. Baliklah ke rumah nanti daripada mencari rezeki, time kosong pun tak apa. Jangan buat benda haram. Jangan buat benda haram. Adinda, contoh lain yang berlakon drama ni, tak rela benda haram masuk rumah kita. Jangan asal masuk, terima belaka. Tidak. Ingatkan suami. Itulah peranan ulama dulu. Kenapa isteri, tak suami? Sebab lazimnya suami isteri mampu memujuk suami. Dan jarang sekali suami mampu memujuk isteri. Walaupun tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami, tapi lazim dia gitu. Ambil contoh. Dalam sejarah Islam, Asyah Imta Fir'aun. Asyah mampu pujuk Fir'aun yang tidak pernah betul langsung siapa-siapa pun. Kalau kita hitamlah. Putih-putih lah. Tapi Asyah kata, la taqtuluh, yang bunuh dia wahai Fir'aun. Tak jadi bunuh. Kalau akhirnya Asyah dia dihukum. Tapi lama juga sampai Musa dewasa. Sampai boleh berjuang, boleh bunuh Fir'aun balik. Kemudiannya, dia tak langsung lah. Maknanya Asyah. Tapi contoh Nabi Lut dan Nabi Nuh. Bukan Nabi tak kuat. Tapi Allah contohkan bahawa tidak berjaya memujuk isteri mereka. Semua kena Allah Ta'ala yang coba itu. Allah tunjuk contoh bahawa Nabi sendiri tidak mampu pujuk isteri. Isteri pun mampu pujuk suami. Saya ulangi, itu kuasa Allah Ta'ala. Bukan bermaksud menafikan hak kita. Atau suami atau isteri. Okey, ringkas. Yang kedua, saya nak ringkas itu terlambat panjang juga. Yang kedua, mas kahwin. Kenapa mas kahwin pula ni? Rahmat tangga. Maafkan saya. Ada Melaka kita ni. Tak ada yang kita ada Melaka. Tak ada Syazin dah. Siapa Melaka? Asal Ya. Asal Melaka mungkin lah. Siapa Melaka? Duduk di mana pasti. Itu semua dekat-dekat tu. Melaka zaman saya kampung Melaka, saya orang Melaka. Kampung Melaka. Ya ke?
Saya kampung Melaka. Kampung Melaka mana? Kampung Melaka di Bangi, di Kajang dah juga. Betul kan zaman? Okey, tak apa. Bukan zaman ni, zaman dulu. Dulu digalakkan hutang mas kahwin. Mas hutang. Aku nikah dengan hutang. Itu. Dulu. Cuba rujuk orang lama-lama. Apa tujuan dia? Wallahualam. Katanya untuk emas. Wallahualam. Ada satu kisah. Yang mana? Ya. Cucu ni. Satu kisah. Saya mengajar sebuah surau dekat Semak Kajang lah, depan sikit. Ceritalah bab mas kahwin, cerita bab hutang. Sampai cik tu umur dekat 80, nangis-nangis. Ustaz, saya belum bayar mas kahwin lagi. Dia masa nikah dia ada hutang. Ni pelan-pelan. Jangan pelan sikit lah. Okey. Ada cucu ni dia bising sikit. Okey. Dia kata, saya belum bayar mas kahwin lagi ke makcik ni, ke ajar isteri ni. Saya kata, bayar je lah. Bila nak bayar, sesegera mungkin. Berapa banyak? Dulu banyak, RM20. Dulu, tahun mungkinlah 50-an lah kot, 60-an, RM50, RM20. Nak bayar mana? Balik tanya makcik. Dia nak banyak mana? Kalau RM20 masa tu, boleh beli apa? Sewa kambing. Sewa kambing masa tu, katakanlah. Sekarang kambing 400. RM1,000 lah sekarang. RM1,000. RM1,000 lah, dari balik. Pagi-pagi sudah datang perempuan, dia naik motor datang rumah saya, dia sekamat indah. Ustaz, dah bayar. Makcik nak RM20 je. Ada kisah lain, banyak lagi. Ada orang mas kahwin tak bayar, sampai nak mati, nazak nak mati, Allah takdirkan umur panjang, dia panjang, dia tersekat nak mati itu. Hingga dia sebut, mas kahwin belum bayar. Sampai isteri halal. Ini kes banyak. Maknanya saya sebut mas kahwin ini sebab ada kes orang yang tak bayar mas kahwin. Sekarang tak berlaku. Kita lama dan kita lama. Sekarang bayar cash. Dulu tidak, hutang. Macam Piramli yang style lah. Hutang. Okey. Apa pun kena bayar. Hutang. Untuk apa tak kira lah. Ringankan yang lebih baik. Memberi layanan yang terbaik. Layanan ni pun satu perkara yang luas. Maksudnya kita tinggalkan dalam bahasa. Bahasa pun macam juga. Sana negeri. Ada negeri yang kasar punya. Awak makan belum? Maafkan saya. Setengah orang. Tengah, habis makin ada. Ada yang, maknanya dia lembut tu. Macam mana pun ikut tempat. Saya mula-mula ke Sabah tahun 79. Budak kata, awak masuk kelas kah? Allah, awak, ya Rabbi, awak. Saya ajar dia untuk, aku tak ada ni. Aku tu biasa saja, tapi bagi saya tak terima, belum terima. Tapi hingga sepujuk budak-budak satu penggal, betul lah. Hingga budak sebut cikgu, ustaz, ustazah saya. Tapi sekarang nampak okey je. Aku, awak, kamu je. Maaf saja Amalia kasar sikit ni. Orang tengah orang tak semua tempat. Ada yang kasar bunyinya jaga suami isteri. Ada yang lain. Satu peristiwa benar. Di Madinah. Tersentuhlah isteri sentuh suami batal wuduk. Dia marah. Awak ni pasal ni. Yang sedihnya saya. Di Madinah kena wuduk. Allahu Akbar. Dulu bersentuh-sentuhan berkali-kali tak apa pun. Sekali sentuh dia marah sebab kebutuhan tak ada air gitu. Ya Allah, berbahasa baiklah dengan siapapun. Lebih lagi suami isteri, anak-anak. Kasar janganlah. Yalah, kadang-kadang kalau berkala kata tu tak dapat nafikanlah manusia kan. Tapi jangan sampai sentiasa bahasa kesat, bahasa kasar. Macam nak laju sebenarnya, tapi saja banyak. Yang kedua, menjaga maruah. Jangan seburuk-buruk perangai seorang suami ialah menciptakan kebenaran isteri. Juga sebaliknya. Kecuali kepada orang yang diyakini boleh menyelamatkan diri dia dan boleh merahsiakan rahsia itu. Maka sebab itu yang mudah jumpa, maaf Encik Syamah, yang mudah jumpa kaunselor. Tengok orang dulu. Bukan sijilnya, bukan ijazahnya, bukan permitnya, tapi orangnya. Tapi saya tengok salah qadhi, maafkan saya. Maafkan anak cucu. Qadhi dia mula ceramah cerita orang je. Tapi tak ngapa kalau sekadar menyebut kes, bukan nama. Tengah dia sebut, ni anak cerita antara seorang ni. Anak seorang ni, semua seorang dapat dengar bakar. Jadi kerahsiaan dalam keluarga. Saya ulangi, boleh cerita kepada orang yang diyakini boleh merahsiakannya. Dan yang pentingnya, membantu untuk menyelesaikan masalah. Dua perkara. Boleh bantu dan boleh merahsia. Sebab saya belajar kalau dalam psikologi pun, kalau terpendam, tak simpan, bahaya juga.
Sampai menutup tu sampaikan, luahkan, curahkan isi hati kepada siapa yang diyakini. Yang diyakini boleh membantu dia menenangkan, membantu menyelesaikan masalah, dan orang itu juga merahsiakan. Jangan buka. Ini hang soalnya tahu. Hang soal lama semua sebab tahu. Okey, maafkan kata ini tersentuh. Yang selalu memberi pendidikan, ini pastilah pendidikan wajib. Dalam sum fiqah pun, isteri boleh keluar rumah tanpa izin suami jika nak belajar fardu ain. Contohnya yang dia untuk baca Quran. Dia nak ngaji Quran. Dia tak pernah belajar pun. Dia suami tak boleh ngajar, maka dia kena. Ada satu kisah benar berlaku di Pulau Pinang. Seorang wanita perempuan baik kahwin untuk imam. Tu imam mengajar Quran di rumah. Maaf kalau ada sini, tak ada kot. Kalau ada pun tak apa. Tapi sekali dia suruhlah menantu dia baca Quran, dia tak mengaji sikit habuk pun. Alif tak ada, tak naik batal pun. Ya Allah, ya Allah. Tapi akhirnya imam yang baik ni dia mengajar menantu dia sampai boleh mengajar kawan. Tak apalah. Jadi kena mengajar fardu ain kepada isteri. Kalau tak boleh, kena bagi mengajar orang lain. Dan isteri boleh keluar rumah tanpa izin, tapi tetap menjaga adab lah. Dulu kawan saya di Pelabuhan Kelang, dia orang kaya, orang kapal. Tapi dia tak mengaji Quran, tak mengaji langsung, tak faham kamal langsung. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia ambil masa tu Qadhi Haji Asmungi mengajar di rumah dia kesal Amrohum. InsyaAllah baik. Mereka kena ada Allah. Ni kena agama kenalah utamakan. Dan menjaga diri sebarang ancaman. Ancaman sekarang ni apa dia ni? Dulu ancaman, sekarang banyak kes juga, kes-kes kes kita ni terbaru mungkin lari bayi macam-macam lah, ambil organ macam-macam. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah soal-soal semasa yang berkaitan dengan pornografi pula. Itu sangat bahaya. Macam nak jaga anak untuk tak libat. Susah sangat. Amat sukar. Jap cucu sebab lah siap nak. Alah, lepas main wayang lepas ni pula dah. Itu okey. Apa ni? Pornografi pasal macam sangat besar. Game yang melalaikan pun ada cerita ada sampai mati di depan komputer kerana gilakan game. Ni luar negara. Mungkin Ayu ni tahu kat siapa-siapa yang luar negara dapat tahu, siapa-siapa terlibat. Saya dapat maklumat gitu. Walau warga kerabat diraja apa ada. Ini nak jaga keselamatan yang amat sukar hari ni. Dulu anak tak keluar rumah selesai lah. Sekarang keluar okey lah. Sekarang keluar rumah lagi bahaya. Jadi ibu bapa kena tahu isu semasa ini. Bagaimana nak kontrol anak soal apa ni? IT semua ni. Bukan tak bagi, tapi kontrol supaya tidak melarat. Tapi saya dapat maklumat dari orang profesor IT pun, dia kata, kami profesor IT pun tak lebih baik daripada anak form 5 IT. Maklumat semasa mereka yang negatif ni, budak-budak sekolah boleh cakap. Pada profesor IT. Ini satu perkara lagi lah. Okey, saya tinggalkan tak untuk bincangan. Itu. Yang kedua, Allah. Kita baca ayat Quran sikit. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa kana khannar min dakhilin. Kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut, surah Tahrim. Allah umpamakan dua orang wanita, dua perempuan, isteri pada Nabi Nuh dan Nabi Lut, kanata tahta, kedua-duanya. Kalau kanan, seorang kan? Ini Ustaz Jamaliah betul kan ni, orang tajwid pula. Kanat, seorang, kena kanata, dua orang. Dua isteri lah. Dia di bawah isteri orang soleh, sebab dia solehain. Solehun, solehan. Soleh. Dua orang soleh apa dia? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Khanata, kedua-duanya berkhianat. Huma, kedua-duanya. Khanata, dua isteri. Huma itu pada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughniya, akhirnya mereka ni masuk neraka. Ini ceritanya kemampuan suami juga terhad. Juga isteri, tapi melakukan tugas yang sebaik mungkin. Ayat lain pula, ini kita baca tadi kan, Tahrim juga. Pada kisah pada siapa ni? Maryam, bukan Maryam, siapa dia?
Asyah. Wadhaballahu mathalan lil ladzina amanu ma'atlu fir'aun iz qalat qalat seorang apa? Rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalih. Min kami zalimin ni doa Nabi bukan Nabi pula. Doa Asyah pada Fir'aun. Ya Allah, binakan untukku baitan fil jannah, rumah di syurga atau istana di syurga. Wa najini min fir'aun, lepas aku daripada Fir'aun dan amalannya. Dan lepas mereka menzalim. Ini isteri yang ditakdirkan dapat suami yang Fir'aun. Sejak Fir'aun tak ada lah ajak Fir'aun. Fir'aun tahu melampau sungguh. Tapi ditakdirkan dapat suami yang macam itu atau semua itu, maka jangan sekali bersama ni soal kemaksiatan. Soal-soal yang mungkar. Dan doalah supaya Allah selamatkan daripada kejahatan Fir'aun. Dalam kodak kita tak ada lah suami Fir'aun. Sikit-sikit adalah kot, ujung jari je. Tapi boleh boleh berelak. Dielakkan dengan doa, dengan ikhtiar, dengan kaunseling dan sebagainya lagi lah. Saya ringkaskan insyaAllah. Saya suka nak dengar ajak ni. Tanggungjawab isteri pula. Taat, hormat pada suami. Malam yu'mar bimaksiyah. Selama tak usah maksiat. Beberapa tahun lalu, murid saya, Jacob. Sebenarnya sama cerita juga, tak sebut nama tak kan. Sebut Jacob tak betul tu, special cepat juga. Untuk meyakinkan. Dia tekal tengah malam. Lemah ni, call ni. Maknanya zaman tu belum ada WhatsApp. Dia beritahu suami ajak satu function, satu dinner, makan malam dengan bos-bos dia. Dan suami minta buka tudung. Saya jawab mudah. Dia tahu apa hukum dia? Tahu, Ustaz. Okey, stop. Saya je. Jadi, wallahualam tidak. Ada juga suami makan malam tu. La ta'ata li makhlukin fi. Jangan taat pada makhluk yang sebab maksiat. Tapi cara menolaknya itu bijaksanalah macam Asyah dengan Fir'aun. Ya, bukan suami itu Fir'aun, contoh saja. Menjaga maruah suami sama dengan isteri tadi juga memberi layanan terbaik yang diizinkan. Apa yang tak diizinkan mungkin ada juga. Memahami kehendak suami psikologi lah, Pak. Suami ni panas baran. Jagalah adab-adabnya pula. Macam mana nak mengelak panas baran. Apa amalan. Apa yang boleh dianjurkan, apa permainan, apa game, apa yang boleh lakukan. Contoh je. Atau suami suruh makan itu dan ini pun ambil kira jugalah. Memahami. Menjaga dan belanjakan harta. Ini satu perkara. Belanja pengurusan keluar harta lah. Dengan baik. Yang perlu dan mampu. Istilahnya gitu kan. Tak keluar rumah tanpa izin. Ini satu perkara. Sekarang ni adalah izin dah dua lah. Izin umum khusus. Yang umum dah biasa dah. Kesana dia tak apa. Tapi kes tertentu ni minta izin. Semua sekarang masalah besar, masalah iddah mati. Banyak sangat ni kawan kita ni pun kan bila saya meninggal dia kerja. Okeylah kalau kerja. Tapi kalau sengaja maka ada perbincangan tempat lain nanti insya-Allah. Tujuhnya tidak mendedahkan sama tertib. Okey, saya nikahkan lagi. Tengok ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha yuhibbul muhsinin. Maidah. Ini jelas semua apa juga. Kita wajib bertolong-tolongan perkara yang baik dan jangan yang tak baik. Ini dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam pejabat apa saja. Okey, kita nikahkan insya-Allah. Ayat ni kita baca tiap hari. Sekejap. Allah, dekat-dekat pula. Sekejap. Ayat kita baca tiap hari. Bila baca? Mak surat. Baca mak surat pagi ni. Siapa tak baca surat jangan dekat tangan. Yang baca jangan tangan juga. Mak surat baca ayat ni. Rum. Tapi yang kubra. Yang surat tak jumpa. Min ayati an khalaqal min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kita baca kan. Bukan baca maksud sekadar baca je. Baca dan faham dan apa tuntuannya. Ni ayat ni kita baca untuk ketenangan rumah tangga. Apa tujuan berkahwin? As-sakinah. Apa ni? Mawaddah dan ar-rahmah. Pun tak dibincang, boleh kita bincang kemudian. Sekarang nak laluan saja. Ini sikit tanggungjawab bersama. Mengekalkan kerukunan rumah tangga, usaha mengekalkan. Tapi mustahil semuanya sempurna dan semua berjaya. Semua Allah uji kita berbagai. Perceraian di wilayah kan paling banyak. Ataulah mungkin orang lain tahu lah ni. Tapi bukan itu yang penting usaha kita. Maka seperti dalam Islam ada hukum talak, ada cerai, ada macam-macam. Ini bolehlah. Cuma Nabi sebut seburuk-buruk perkara yang halal ialah at-talak. Tapi ada ketika terpaksa. Terpaksa.
Yang kata seburuk-buruk tu selama-lamanya ada kes yang kena lakukan. Tak boleh tidak boleh tidak, mesti bercerai macam. Itu tak dapat. Tapi jangan semudah-mudah itu. Ada perbincangan panjang segitu. Mudah-mudahan menjaga anak-anak bersamalah. Yang ni hak isteri jaga, hak atau hak suami. Termasuk yang telah berpisah. Mesti juga jawapan jaga anak. Bukan soal mahkamah tentukan. Memang hukum tentukan gitu. So mahkamah tu lain. Tak apa dah mahkamah selesai. Okey tak? Mahkamah itu mahkamah. Tanggungjawab asas kena ada juga. Tak apalah dah mahkamah kata suami lah, atau isteri lah, atau siapa-siapa. Tapi tetap kewajipan menjaga anak itu tetap. Pertama soal menegui hukum Allah SWT. Maafkan saya laju ni, memang nak laju. Pendidikan tentunya, pendidikan. Asal pendidikan adalah kalau ada adab. Ini seperti saya sebut berkali-kali. Kawan kita yang punya pengalaman yang jauh, yang punya ijazah dan berbagai adab, adab ni agak kurang sangat. Maka sebab tu saya sangat menganjurkan kita berusrah sama di rumah ke universiti ke di kolej ke mana-mana ada usrah. Usrah membimbing kita insya-Allah. Kita boleh buat insya-Allah betul ni yang membimbing kita melihat keburukan, kebaikan dan bezakannya dengan jelas. Kita ambil yang baik dan buang yang tak baik. Memberi pendidikan yang sempurna, hormat keluarga dua pihak. Ini yang satu perkara dulu. Macam mana nak buat supaya macam saya lah, kahwin dulu saya yang pertama macam mana lah dapat isteri yang menghormati keluarga saya. Yang daripada keluarga yang sekian-sekian, bolehkah? Allah makbul alhamdulillah. Tak semua, hasil kufu lah, kufu. Kalau kampung pedalaman naik traktor, naik gajah pun sampai dapat tak sesuai katakan. Contohnya ni. Jadi macam mana sesuai tu? Jadi anggap itu perkara yang boleh berlaku. Dan kalau ada orang susah, kita susah, ada orang susah lagi. Kalau orang sakit, ada orang sakit lagi. Kalau orang miskin, orang lebih miskin lagi. Dan bagainya, ambil yang itu. Menyediakan rawatan dan perubatan sekadar mampu lah juga. Janganlah fikir nak ambil first class semua. Tak mesti, asalkan dapat perubatan. Doktor semua first class bagai insyaAllah. Amin. Semua first class bagai. Tapi doktor manusia juga. Seperti biasa. Saya pernah jaga, maaf cerita doktor ya. Kita anak bongsu saya di hospital HKL. Allah maaf, dia maaf tahu. Dia marah tahu kita ni. Benar. Allah. Sorry ya, nak cerita betul ni. Kisah benar. Beliau ni maaf dan tak sempat nak kata maaf, boleh dan minta maaf. Dia bahasa kasar sangat lah. Kasar sangat. Bukan doktor yang bantu-bantu. Ya Allah, kasar jangan macam mana lah. Ya Allah. Saya fikir, ya Allah, berilah aku peluang jumpa nurse-nurse ni, staff ni yang bagi sama sekali. Allah takdirkan dapat betul. Dapat Allah beri staff nurse tu. Masya Allah. 3 malam tertidur. Macam mana jaga ni tak dengar mak pula. Tengok datang pesakit. Suruh nak cepat. Suami marah. Pak mentua marah nurse, marah doktor belakang. Semua kena marah. Dah ramai sakit. Kalau SK tu, kalau nak bersalin bukan sekat katil. Hak kat luar sebab dia penuh. Ya Allah, kalau aku jadi nurse. Jadi jururawat. Doktor tak tahan juga. Mesti marah juga ni. Dan pun bersabarlah. Bersabarlah. Istighfarnya banyak. Selama tugas besoknya berdoa, ya Allah, esok aku menghadapan klien yang macam-macam, sakit macam-macam, dan keluarga saya macam, beri ketangan ya Allah, itu misalnya. Itu ya, doktor semuanya dah. Memang saya tahu, susah sangat. Doktor betul cikgu. Doktor jaga penyakit, akhirnya meninggal. Pelaganya. Cikgu jaga pelajaran kanak-kanak, besoknya berjaya. Alhamdulillah. Macam mana pun, semua tanggungjawab. Jadi macam mana pun begitu. Di balik albas ini bahawa hormatilah hanya semua orang atau apa jawatan ada profession pun, dan siapa kedudukan kita, mak mentua ke siapa mentua sama saja insya-Allah. Yang penting kita dapat bersabar, dapat mengawal diri dengan baik, dapat ganjar insya-Allah. Ringkaskan lagi menjaga keselamatan. Keselamatan dah, dan toleransi sangat very important tentang toleransi ini. Ini penting. Tak semua sama kita. Tak semua fikir macam kita. Saya nikahkan insya-Allah nak beri peluang banyak bertanya. Merancang bersama ni tempat tinggal yang selesa, tempat tinggal ni selesa ikut kemampuan jugalah. Jangan semua nak istana. Tapi istana tak mesti selesa. Ada 3 perkara yang membahagiankan keluarga. Apa dia? Yang pertama, wajh hasan. Wajh hasan ni wajah yang ceria. Wajah ceria. Atau dalam hadis asal dia kata zaujah solihah. Tapi saya gunakan wajh hasan. Untuk suami atau isteri jangan sampai
Bila suami nampak je, Allah masa-masa isteri nampak begitu juga. Biarlah, mungkin berlakon, tapi paksa diri. Tapi kenal, kita kenal orang berlakon tak berlakon ni, tapi paksa diri untuk dilihat baik, dilihat tidak gelabah, tidak bermasalah. Tidak apa tidak, tapi cuba. Yang keduanya menentukan sumber rezeki yang halal tadi ya, pastikan yang halal. Pastikan halal. Kerja klaim jalan ni pun satu hal juga. Seorang tanya saya, Ustaz, kalau kita klaim, kita tugas di Bangi, kita pergi call station di Aslim River. Kita buat lebih, boleh tak? Sebab sesat. Tersosek ke yang lain. Kalau buat klaim lebih kan sesat dunia, sesat akhirat. Duduk sesat. Jadi biar sesat di akhirat, di dunia jangan sesat di akhirat. Biar klaim kurang tak apa. Itu saya masa tugas di mana-mana pun, saya masa MPL pun kat nak, almarhum meninggal. Dan lepas saya buat klaim je. Nak potong-potong lah, saya tak tengok. Sampai sekarang tak mudah. Mula-mula 3 tahun lepas, saya dah berhenti semua klaim-klaiman. Semua tak tugas mana-mana lagi. Jadi saya bagi tu pesan rekan-rekan itu, saya bagi, tolak banyak mana, saya takkan tanya. Saya bila buat klaim, saya tutup terus. Bagi ke tak bagi, saya tak kira lah. Itu saya lah. Banyak semua gitu. Kena hati-hati juga. Benda-benda yang beritahu juga tanggungjawab dengan kau juga. Kita juga bertanggungjawab untuk kau lain. Jadi macam mana, jangan lebih. Kurang tak apa. Sekian. Merancang pengenalan keluarga, mengatur jadual untuk kerja keluarga, membuat persediaan untuk menghadapi masa depan dan berbagai-bagai. Bukan banjir saja. Jangka banjir kuat ni. 11-12 satu ni. Macam mana pun itu satu kewajipan juga. Membuat persediaan. Membina daya kreatif dan untuk mengekalkan kemesraan. Ni belajarlah mana-mana. Pergi ke jumpa Sri lah. Spa Sri. tu. Kalau sesuai. Meningkatkan kualiti keluarga supaya mencapai rahmat, hasrat, baiti, jannati. Saya rasa doa lah. Jangan lupa. Akhir saya doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam ya Allah. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri dia jamaah ni, isteri kami yang keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tarda. Aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa juga. Dan doa-doa lain. Ikhtiar ustaz segalanya. Jangan lupa doa sebagai silah mukmin. Pedang atau senjata mukmin. Wallahu a'lam. Maafkan saya jika terlalu kesal, keras dan laju. Tapi saya amat mengharapkan perbincangan untuk kita dapat menghasilkan lebih baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ismail. Dijemput sahabat-sahabat, cikgu-cikgu sekalian, ustazah untuk bertanyakan soalan. Silakan. Ataupun untuk memberi pandangan atau perkongsian pengalaman, silakan. Azwan Izani tadi, macam berkias je tu, nak tambah ke? Cikgu Asimah dipersilakan, Cikgu Asimah. Soalan. Assalamualaikum. Ustaz, hari ni tak ada soalan. Mintalah yang muda-muda ni. Banyak zaman sekarang ni kan, dalam bab kekeluargaan ni memang begitu mencabar kan Ustaz kan? Mungkin dalam ni mungkin ada pengalaman ke ataupun ada perkongsian ke kan ya? Sebab kita tengok kalau dalam media sosial tu banyak sangat kadang-kadang perkongsian hal-hal kekeluargaan dengan sesuka hati lah, maksudnya seperti Ustaz kata tadi, kalau ada mungkin masalah keluarga, masalah rumah tangga tu, kita jumpa dengan orang-orang yang kita rasa yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi, yang dapat membantu kita dalam masalah, sebab memang kita tak lari daripada macam-macam masalah kekeluargaan ni. 1001 macam masalah yang timbul kan, dan dia bukan saja daripada pihak suami ataupun isteri, kadang hal anak-anak, keluarga dan sebagainya. Jadi saya lihat sekarang ni di media sosial begitu
begitu gairah saya tengok berkongsi berkaitan dengan hal-hal kekeluargaan ni. Ya, kadang-kadang dia bukan membantu sebab di media sosial tu bukanlah orang yang pakar untuk memberi pandangan kepada kita. Masing-masing memberi pandangan berdasarkan kepada kadang pengalaman itu ataupun pandangan itu lagi memudaratkan. Jadi saya ingat kena berhati-hati apabila kita berkongsi tentang masalah kekeluargaan dengan orang-orang yang dalam di media sosial ada begitu banyak, begitu ramai yang kita tak tahu latar belakang mereka kan. Jadi mereka akan beri pandangan yang kadang-kadang lagi memburukkan keadaan. So saya rasa bila kita nak mencurahkan masalah kita, perasaan kita, hal kekeluargaan ni, lebih baik kita berjumpa dengan betul-betul lah yang kita rasa boleh memberi pandangan yang membantu kita. Ya, sebab saya tengok kadang-kadang macam-macam bila respon daripada netizen ni. Ya, kadang-kadang itu yang menyebabkan lagi menambah burukkan keadaan hal kekeluargaan kita. Jadi saya nampak itulah sekarang ni di segi pengaruh media sosial yang kita kena sangat berhati-hati dalam kita mendapatkan pertolongan daripada netizen. Itu sajalah pandangan saya, Ustaz dan semua. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Hasima. Sahabat-sahabat yang lain mungkin ada perkongsian ke? Ustaz Ismail ada perkongsian lain? Sangat berharga, nasihat Cikgu Hasima sangat berharga sebab melodi nak tanya kan. Melodi ni nak kawan saya tu. Nak kawan tu dia sangat baik orangnya, tapi itulah tugas dia gitu kan. Cuma gini, saya lama tengok TV, lama tengok radio. Satu dulu ada program tanya ustaz ke apa benda tu. Dia ceritalah suami saya sekian, saya tak sebut nama pun, dia rahsiakan tapi kenal seorang tu, jiran dia. Tu sebesar-besar dosa minta jauh lah. Tapi dia takut untuk mencurahkan rasa kepada orang yang tidak, yang amanah dan orang yang dia yakin dapat membantu. Sebab kalau simpan meletup lagi teruk. Ada setengah orang kalau simpan, bola keluar tu meletup terus, jadi Hiroshima. Nagasaki. Tapi sampai pada orang terbaik. Orang baik. Terima kasih. Lagi satu saya katakan tadi yang kalau simpan kan sekarang ni pula banyak bila terlampau banyak ni kan daripada media sosial ni, jadi pandangan-pandangan yang kadang-kadang dia lebih memudaratkan individu tersebut. Jadi hingga sampai sekarang ni masalah penyakit mental. Jadi penyakit mental pun dah teruk sekarang. So maknanya dalam kekeluargaan ni kita kena bijak lah ya. Bijak mengurus, merancang seperti yang dalam Ustaz paparkan. Kena bijak bersama-sama merancang dalam hal-hal kekeluargaan ni ya. Jadi memang keadaan sekarang ni lah daripada COVID itu, PKP dan sebagainya, dan jadi ditambah pula sekarang ni kehidupan masing-masing ada setengah tu nak terlampau mengikut zaman sekarang punya style kehidupan. Jadi setiap pasangan tu dia kena lihat kemampuan dia, kena lihat apa yang nak dicapai, apa perancangan dia. Semua serba-serbi lah, dari segi keuangan, dari segi pendidikan anak-anak, dari segi penyediaan semua hal-hal kekeluargaan tu. So kena merancang betul-betul ya. Dan kena menerima ketidaksempurnaan ya. Kalau kita nak setiap isteri dan suami nak sempurna, nak isteri sempurna, nak suami sempurna, nak anak-anak sempurna, itu satu yang agak sukar lah kan ya. Jadi menerima kesempurnaan, menerima apa yang ada dengan seadanya ya. Itulah sedikit Ustaz ya. Jadi sebenarnya banyak sangat dalam hal-hal kekeluargaan ni yang boleh kita bincang kan. Dari segi banyak aspek ya, dari segi kerukunan rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Baik, saya rasa ni ramai kat sini. Ami Adam ada, Khairul Uyuni ada, apa lagi kat sini? Siti Sab ya. Ada Abang Hasma Yadi. Ni masing-masing semua ada Aini Farhanan. Saya dah tak apa ni ingatlah ya. Bekas-bekas pelajar SMAP ni ya, Nadi ni ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba suami balik. Sangat cemburu suami ni. Balik tengok isteri kat luar. So dia nak pandang isteri dia. Tapi bersama isteri tunjuk atas rumah. Ada ular.
panah ular. Ular jatuh mati, dia mati juga. Dia mati, dua mati. Ular mati, dia mati. Saya beritahu Nabi, Nabi kata, ular itu datang menguji kamu. Dia itu jin. Yang mati yang panah tu. Nak kata Allah uji dengan suami yang cemburu, kehadiran isteri ni. Macam mana nak? Sabar tak sabar? Nak rela tak rela? Nak taat tak taat? Taat hanya yang ma'ruf. Taat kepada yang tidak mudarat. Yang mudarat, tunggu ular lain, baik lari. Okey. Mana benda-benda gitu, elok je kita bincang sejarah-sejarah lama. Kadang-kadang menyejukkan hati jugalah. Menyejukkan hati juga. Memanglah kalau kita pandang kita sendiri memang ya beratnya dan beratnya. Tapi oleh orang lain lagi tu, alhamdulillah aku sihat lah ni. Aku baik lah ni. Ada semurid saya. Murid sajalah. Dia jumpa saya, dia minta orang baik sangat. Sangat baik. Dapat jodoh. Dapat sungguh. Sebulan petang dia call lah, Ustaz, saya dengan suami sekian, macam-macam dia kata. Tapi saya tak sebut nama lah. Memang tak baik. Lepas tu tanya dia, macam mana kalau kamu dapat suami seorang pandai dadah? Dia stop situ. Kemudian akhirnya dia berjaya dan dia berjaya menyelesaikan masalah keluarga. Maknanya, tidak sesuatu, tidak siapa pun yang sunyi pasal silap, tidak siapa yang kebal, dan insya Allah semuanya akan selesai dengan baik. Wallahualam. Saya tu ini, ananda saya tu semua insya-Allah baik belakang. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya Ustaz. Kita dah 8-5 minit ni. InsyaAllah mungkin kita boleh tangguhkan jika tiada lagi soalan ke pandangan perkongsian. Dan kita ambil peluang lah di sini mungkin puteri-puteri tanya-tanya khabar sahabat-sahabat puteri juga. Putera-putera yang ada tanya khabar juga sahabat-sahabat yang ada lah. Sambil cikgu-cikgu. Sini ada berita tak? Ya? Sini ada berita tak? Belum. Kami biasa berita Abang Khairul Azhar yang sampaikan. Setakat semalam Faris melawat mereka adalah. Nampak cerita kan? Yang gambar tu. Ustaz masih di IJN ke Ustaz Husni? Saya pasti masih. Sebab tak ada perkabaran baru yang mengatakan dah keluar. Jadi memang tak tahu apa Abang Fitri ada sini ke? Abang Fitri ada perkabaran? Batch 96. Abang Fitri pasal dia BDK kan, kita kena tanya. Setakat ni memang masih lagi di IJN. Ya. Yang itu yang pastilah yang di-update dalam ni lah grup kami ya. Setakat ni insyaAllah macam apa, tidak menakutkan dan semuanya in control kan. Yang latest tu dengar tu memang gitulah. Alhamdulillah. Tak ada yang serius, alhamdulillah lah. Cuma ada prosedur lagi yang perlu dilakukan lah untuk tengok adakah sebab-sebab lain ke. Itu je lah. Okey. Terima kasih Abang Fitri. Okey Ustaz, seterusnya dipersilakan Ustaz untuk membacakan doa penutup. Silakan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Mic kena buka. Astagfirullahaladzim. Sama-sama berniat ikhlas untuk kesihatan, untuk kesembuhan, untuk rahmat dan pemaghfirah sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Ya Allah. Allah min hadha akbaril nahari. وربا الليل وسعنا فاغفر لنا يا رب اللهم إنك محسن القلوب صحباتك وتقص على طاعتك والتوحدس على دعواتك وتسعيتك فاسك اللهم رابطها فاسك ودمدها وحدها سبلها واملأها يا الله يا رب yang pemilik hati-hati kami semua ya Allah. Engkaulah khaliquna wa raziquna. Engkaulah pencipta kami yang maha bijaksana. Engkaulah berezeki kepada kami yang maha kaya. Engkaulah yang mendidik kami. Dan segala-galanya padamu yang akan berserah ya Allah. Ya Allah. Perbaiki hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami segala kekotoran ya Allah. Bersihkan hati kami segala kekotoran ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala sifat-sifat yang mazmumah ya Allah, yang kau benci.
Ya Allah, isikan hati kami dengan sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji, sifat kasih sayang, maaf-maaf, bertoleransi. Ya Rabb, ya Allah Tuhan kami. Sebagian kami diuji dan teruji dengan berbagai ujian daripada-Mu juga, ya Allah. Tentunya kami tahu bahawa ini tanda kasih-Mu dan sayang-Mu kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, qadamlah kami untuk mengikiskan sifat-sifat yang mazmumah, ya Allah. Dan mengisi sifat-sifat yang mahmudah hingga tersinar dan bersinar cahaya daripada hati-hati kami ini, ya Allah. Sifat pemaaf, sifat pengasih dan penyayang kepada sesama hamba. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami, dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, didiklah kami, anak-anak kami dan generasi kami ke jalan yang kami ridai, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala wabak dan bala, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ismail Cikgu dan bagi diri sisi tazkirah atau kuliah subuh pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti. Selamat memperingati Maulidur Rasul pada esok hari dan esok juga kita tiada kuliah dan kita doakan semoga Ustaz Husni segera sihat dari rawatan yang diterima beliau dan insya-Allah jumpa bulan hadapan minggu pertama, minggu kedua kuliah subuh selanjutnya. Terima kasih pada semua. Terima kasih abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat sekalian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran Kak Sima. Lama tak jumpa Kak Sima. Ya, Ustazah Halimah Ya. Oh, Ustazah Halimah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Halimah. Ya. Ustazah, tunjuklah muka. Rindu. Ustazah kat dapur tu. Betul kat dapur. Kenapa? Oh. Fatin. Nur Fatinatul Huda. Ada di situ ke? Saya agak Ada tengah nak hantar anak kelas Quran. Kak Sima. Ya. Kak Sima kenal anak saya yang smart dulu. Siapa yang doktor tu ke? Ya ke? Ya. Ya. Tapi ialah kenal yang sulung tu kan? Dah ada baby itu kan? Ada buat apa kat sekolah? Baby kembar. Baby kembar? Saya Alhamdulillah.